Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, kami akan membincangkan tajuk kembali atau rujuk, konsep dan tata cara menurut syarat. Dalam tajuk ini, kita akan membincangkan definisi rujuk, dalil rujuk, rukun dan syarat, hukum rujuk, cerai tidak boleh rujuk dan hikmah rujuk. Definisi rujuk. Definisi rujuk dari segi bahasa, kembali atau pulang. Dari segi istilah pula, suami kembali semula kepada isterinya yang diceraikan dengan ikatan pernikahan asal, yakni dalam masa iddah dengan lafaz rujuk. Seterusnya, dalil rujuk. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Surah Talaq ayat 2. Seterusnya ialah rukun dan syarat. Rukun dan syarat yang pertama ialah suami yang merujuk. Syarat-syarat suami sah merujuk. Yang pertama ialah berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, merujuk dengan kemahuan sendiri. Yang keempat, tidak dipaksa. Dan yang kelima, tidak sah rujuk seorang suami murtad. Rukun dan syarat yang kedua ialah isteri yang dirujuk. Syarat-syarat isteri yang dirujuk. Yang pertama, telah disetubuh. Yang kedua, bercerai dengan talak, bukan dengan fasad. Yang ketiga, tidak bercerai dengan khuluk. Dan yang keempat, belum dijatuhkan dengan talak 3. Rukun dan syarat yang seterusnya ialah ucapan yang menyatakan rujuk. Syarat-syarat lafaz. Yang pertama, lafaz yang menunjukkan maksud rujuk. Sebagai contoh, aku rujuk engkau, atau aku kembalikan kau kepada nikahku. Yang kedua, tidak bertaklid. Yang ketiga, tidak terbatas waktu seperti kata suami, aku rujuk engkau selama sebulan. Berikutnya adalah hukum rujuk. Hukum rujuk terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama adalah wajib. Apabila suami yang menceraikan salah seorang daripada isteri-isterinya dan dia belum menyempurnakan pembahagian giliran terhadap isteri yang diceraikan itu. Yang kedua adalah haram apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkan kemudaratan kepada isteri tersebut. Yang ketiga adalah makruh. Makruh apabila penceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk. Yang keempat adalah harus. Harus apabila jika membawa kebahagiaan kepada ahli keluarga kedua-dua belah pihak. Dan akhir sekali adalah sunat sekiranya mendatangkan kebaikan. Seterusnya adalah syarat-syarat sah kahwin semula selepas talak 3. Terdapat 5 syarat-syarat, iaitu yang pertama adalah selesai iddah dari suami pertama. Yang kedua adalah bekas isteri berkahwin dengan lelaki lain. Yang ketiga, suami kedua sudah melakukan persetubuhan dengannya. Yang keempat, bercerai dengan suami kedua, fasah atau mati habis iddah. Yang kelima adalah setelah tamat iddah, suami pertama boleh kembali bekas isterinya itu dengan akad nikah yang baru. Seterusnya ialah hikmah rujuk. Hikmah rujuk yang dapat dikongsikan ialah dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan rumah tangga. Yang kedua, membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku penceraian. Dan akhir sekali, dapat menimbulkan kesedaran untuk lebih bertanggungjawab dalam soal rumah tangga. Dan akhir sekali ialah persoalan dan kesimpulan mengenai rujuk. Assalamualaikum Ustaz.
Ustaz siapa Ustaz? Adam. Nama Ustaz? Amir, sebelum tu nama awak siapa? Nama saya Daniel Akif. Okey. Ustaz, saya kat sini ada soalan Ustaz. Saya nak tanya pasal dekat Ustaz Adam lah. Apakah beza tolak raji'i dengan tolak ba'in sughra dengan kubra? Tolak raji'i ni dia bermaksud talak ataupun cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sama ada satu ataupun dua. Manakala talak ba'in sughra dia bermaksud si suami telah menjatuhkan talak ataupun cerai kepada isteri sama ada satu ataupun dua, tetapi si isteri tu telah tamat iddahnya. Kalau talak ba'in kubra ni dia bermaksud si suami telah menjatuhkan talak 3 kepada si isteri. Kalau macam tu, apa syarat sah bagi seorang suami untuk rujuk kembali kepada isteri yang telah ditalakkan 3? Syarat pertama, si isteri telah tamat tempoh iddahnya kepada si suami yang pertama. So, syarat yang kedua, si isteri perlulah berkahwin dengan suami lain. Yang ketiga, si isteri perlulah bersetubuh dengan suami yang kedua. Selain itu, si isteri perlulah telah bercerai dengan si suami yang kedua tersebut. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Kalau Ustaz Amir pula, saya nak tanya apakah apakah jenis iddah? Okey. Jenis iddah ni yang kita dapat tahu ada 2. Ada iddah raji'i dan iddah ba'in. Iddah raji'i ni iddah yang membolehkan bekas suami untuk merujuk isterinya kembali. Ia hanya berlaku kerana sebabkan talak 1 dan talak 2. Okey, yang seterusnya pula adalah iddah ba'in. Okey, iddah ba'in ni dia tidak membolehkan bekas suami untuk merujuk isterinya, melainkan dengan akad baru. Okey, seterusnya Ustaz nak ceritakan tentang iddah perempuan yang diceraikan. Okey. Yang pertama Ustaz ceritakan adalah ketika iddah bercerai masih hidup. Okey, yang pertama, perempuan yang masih ada haid, iddahnya adalah selama 3 kali suci haid. Okey, yang kedua, perempuan yang belum datang haid atau belum cukup umur ataupun telah putus haid, tempoh iddahnya adalah selama 3 bulan. Okey, bagi kematian suami pula, iddahnya adalah sehingga melahirkan anak. Okey, yang seterusnya saya terangkan berkenaan tentang iddah bagi perempuan yang kematian suaminya. Okey, yang pertama, perempuan yang tempoh iddah yang pertama adalah perempuan yang tidak mengandung, iddahnya adalah 4 bulan dan 10 hari. Dan yang kedua, perempuan yang mengandung, iddahnya sehingga melahirkan anak. Okey, Ustaz nak bagi satu tips tambahan. Sekiranya perempuan tersebut diceraikan dengan iddah raji'i, kemudian bekas suaminya pula meninggal dalam tempoh iddah tersebut, maka iddahnya bertukar kepada iddah kematian suami. Okey, itu saja pada Ustaz. Ustaz. Ada apa-apa lagi soalan ke? Tak ada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dan yang terakhir, natijahnya rujuk ini dapat membuka peluang kepada pasangan suami dan isteri untuk membetulkan balik keadaan tanpa ada putusnya ikatan silaturahim. Justru itu, kita perlulah menjaga hubungan baik antara suami dan isteri supaya tidak berlakunya pertelingkahan antara satu sama lain yang boleh berlakunya kes cerai. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, tetapi atas kelemahan diri kami sendiri. Jika ada tersilap kata, harap dapat dimaafkan. Sekian.